Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habibi, salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah seperti biasa kita dapat bersiaran kembali dalam program diskusi kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, pendidikan anak-anak adalah Islam, yang mana kita ke udara setiap minggu. Dan kita syukurlah kepada Allah SWT memberikan kita kesihatan, memberikan kita kesempatan, luang masa untuk bersama-sama kita melaksanakan suatu istilah panggil continuous learning, pembelajaran berterusan. Walaupun kita telah melepasi, orang kata apa, tempoh pembelajaran sukatan silibus sekolah kan, tempoh pembelajaran formal, tapi kita masih lagi melibatkan diri kita dalam majlis ilmu, dalam penambahan pencambahan minda, supaya kehidupan kita ni akan sentiasa kita pertingkatkan dari masa ke semasa, akan kita upgrade dari masa ke semasa. Kerana ilmu ini akan mempertingkatkan martabat darjat kita. Bila kita continuously
secara berterusan, kita tambah ilmu, kita belajar tanpa henti, maka kita akan sentiasa mempertingkatkan diri kita, memperluaskan pengalaman kita, melalui pengalaman orang dan sebagainya. Hadirin muslimin sidang pendengar yang dirahmati Allah SWT sekalian. Kita syukur kepada Allah SWT dan kita mengucapkan selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Di pagi ni, sebelum kita masuk isi perbincangan kitab yang kita selalu guna, saya ingin berpesan kepada semua daripada kita, khususnya para waris seribu, dua perkara yang saya rasa antara perkara yang kita boleh amalkan sama-sama. Yang pertama, berkaitan dengan solat. Jadikan solat ini sebagai agenda kita apabila kita berbicara dengan anak-anak. Contohnya macam mana? Setiap kali kita berjumpa dengan dia, biasalah kita ni pagi-pagi kerja sibuk kan, petang-petang balik rumah tu baru kita jumpa dia. Ataupun mungkin ada di kalangan kita yang ada kelapangan masa, petang-petang baru kita mai ke sekolah, kita ambil dia kan, jemput dia di sekolah kan, di Seribu. Perkara pertama yang kita perlu tanya, yang saya sarankan lah, adalah tanya, abang, kakak dah solat lagi? Yang pertama, dah solat lagi? Dah solat ke belum? Tanya. Kalau kita balik petang, waktu asar lah, kita balik sekolah petang, balik kerja petang, ataupun kita nak ambil di sekolah yang mungkin belum masuk waktu lagi, pukul 4 kan, dah solat lagi? Zuhur? Zuhur. Kita kat sini kita solat berjemaah sajalah, nak menjadikan ini sebagai suatu tabiat kita. Maknanya kita sangat menitik beratkan persoalan solat dalam keluarga kita. Jadi apabila kita selalu amalkan perkara tersebut, secara otomatisnya anak-anak ni kan, dia tahu setiap kali dia akan jumpa ayah dia, mak dia, perkara pertama yang dia akan ditanya kepada dia ialah solat. Maka sebelum berjumpa dia akan berusaha untuk menunaikan tanggungjawab tersebut. Kadang-kadang ni amalan, ni pengalaman lah. Kadang-kadang kita tak tanya lagi, dia dah tahu dah nak tanya apa. Adik dah solat. Abi baru balik kerja kan. Balik kerja. Adik dah solat. Kita pun, aku tak dah tanya lagi, hang dah abang dah. Sebab dia dah terbiasa dengan situasi tersebut. Maka itu yang pertama. Saya nak sarankan supaya kita para waris, untuk kita amalkan. Setiap kali kita jumpa, kita tanya, abang, kakak, adik dah solat ke belum? Yang pertama. Yang kedua, untuk kita sama-sama amalkan adalah di rumah, setiap hari wajibkan anak kita baca Al-Quran. Al-Quran lah. Kalau yang Iqra', baca Iqra'. Kita tak dengar pun tak apa, biar dia baca. Kan? Seperti kita di sekolah, kita akan ada giliran membaca dengan guru, ataupun dalam yang kita baru lancarkan semalam, guru muda. Nanti saya cerita sedikit tentang bagaimana pelaksanaan guru muda ni kan, khususnya tentang Al-Quran lah. Jadi di sekolah dia dah baca Al-Quran, dia dah baca Iqra', balik rumah, khususnya di rumah sebelum tidur ataupun antara maghrib dengan isyak, kalau ada di rumah tak ada program apa kan, tapi kalau boleh setiap hari lah baca Al-Quran. Biar anak-anak kita tahu, terbiasa maghrib isyak waktu untuk baca Al-Quran, baca Iqra'. Baca satu muka, anak-anak kita insyaAllah lancarlah kat Seribu ni. Kalau dah masuk Al-Quran tu insyaAllah dia boleh baca sendirilah kan, insyaAllah kebanyakannya macam tu. Tapi kita nak menjadikan ini sebagai satu tabiat, sebagai satu habit di rumah, setiap hari baca Al-Quran, supaya rumah kita ini akan sentiasa mendapat barakah, rahmat daripada Allah SWT, hasil daripada amalan yang kita buatkan, yang kita buat tersebut. Jadi kita di sekolah ni kita ada
setiap hari kita ada subjek Al-Quran, baca Quran, dan anak-anak akan talaki musyafahah dengan guru secara satu-satu, dan oleh kerana kita merasakan bahawa masa tak cukup nak interaksi one by one antara guru untuk semua murid, jadi kita telah membuat program guru muda. Maknanya kita ambil dalam kelas tu, ada beberapa anak-anak kita yang agak advance sikit, lebih ke hadapan berbanding dengan kawan-kawan dia yang lain. Dia menjadi guru muda yang akan membantu guru kita. Jadi kita akan pairkan dia dengan antara yang guru muda ni dengan agak kurang sikit ni. Kita pairkan dia supaya dia pun boleh membantu guru, dan dalam masa yang sama dia akan boleh menambahkan kekerapan membaca dalam seminggu. Kalau mengharapkan guru saja mungkin seminggu 2 kali sahaja boleh baca kan dengan guru kan. Tapi bila kita ada guru muda ni, insya-Allah mungkin setiap minggu 4 kali, 5 kali membaca dengan guru dan membaca dengan kawan dia. Jadi guru muda ni pun ada advantage, kebaikan untuk dia juga. Bila dia mendengar, dia mengajar. Okey, dengar suara. Dah habis bateri. Nasib baik ada spare. Okey, baik. Terima kasih kepada Puan Husna. Saya rasa okey suara dengar. Baik. Saya tak tahu berhenti kat mana tadi. Tapi rasa suara dah okey dah. Right. Jadinya tadi kita telah membicarakan bab 3. Dengar dah. Okey, baik. Terima kasih. Perasaan psikologi ibu bapa terhadap anak-anak. Jadi 6 tajuk dalam lah sampai guru muda. Okey, lah sampai guru muda. Baik, terima kasih. Guru muda. Okey. Tak jauh lah, tak jauh. Jadi guru muda tersebut kerja dia membantu guru-guru untuk membantu pelajar-pelajar lain yang agak lemah untuk sama-sama membaca di dalam kelas. Di dalam kelas biasanya guru akan buat talaki musyafahah dengan anak-anak kan, one to one. Mungkin dalam seminggu tu setiap anak murid kita dalam kelas ada 30 orang kan, mungkin tak sempat nak cover semua kan. Jadi mungkin seminggu tu ada dapat 2 kali sahaja atau sekali sahaja dia punya kekerapan membaca dalam seminggu. Tapi dengan bantuan guru muda ni, anak-anak kita, insya-Allah kita akan tambah kekerapan dia boleh membaca di dalam kelas dengan bantuan guru-guru muda ni. Semalam kita dah launch semalam
dah lancarkan semalam dalam perhimpunan. Tuan-tuan dan puan boleh tengok dalam kita punya Facebook kita kan, kita lancarkan guru muda ni, kita bagi button badge kepada mereka. Jadi dalam kelas tu dia ada button badge, jadi dia boleh membantu guru-guru Al-Quran untuk melancarkan bacaan Al-Quran tersebut. Jadi maksudnya awal jugalah tak ada suara kan. Okeylah. InsyaAllah hari ini kita akan cover bab yang ketiga. Bab yang ketiga iaitu perasaan psikologi ibu bapa terhadap anak-anak. Kita masih lagi dalam bab yang ketiga. Dalam bab yang ketiga ini ada 6 tajuk. Ada 6 topik. Yang mana kita telah membicarakannya sebelum ini. Antaranya adalah tajuk fitrah ibu bapa menyayangi anaknya. Yang kedua, mengasihi anak adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Tajuk yang ketiga, sikap membenci anak perempuan dalam kalangan masyarakat jahiliah. Yang keempat, kelebihan orang yang bersabar di atas kematian anak. Yang kelima, mendahulukan kepentingan Islam melebihi kecintaan kepada anak. Yang mana kita telah cover minggu lepas kan. Minggu lepas ni terlewat sikit. Tu buat hari Jumaat, lepas tu tak boleh nak buat live sebab line tak berapa nak clear kat kampung. Kita buat rakaman di tepi pantai yang indah kan. Hari ini insya-Allah kita masuk tajuk yang ke-6, iaitu mendidik dan memulaukan anak untuk tujuan mendidik. Mendenda dan memulaukan anak untuk tujuan mendidik. Hadirin hadirat muslimin dan muslimat, para waris yang dirahmati, dikasihi Allah SWT sekalian. Muka surat 136. Siapa yang ada kitab muka surat 136. Tajuk mendenda dan memulaukan anak untuk tujuan mendidik. Selagi anak masih kecil dan tinggal bersama kedua-dua ibu bapanya, selagi anak masih dalam alam pembelajaran dan pendidikan, ibu bapa seharusnya mengambil semua pendekatan yang dapat membawa kepada kebaikan anak-anak. Meluruskan kepincangan, membentuk akhlak serta sahsiah mereka, sehingga anak dapat membesar dengan akhlak Islam dan adab sosial yang sempurna. Orang putih kata, this is the precious moment. Saat-saat yang sangat berharga antara kita dengan anak-anak. Biasanya lah cycle anak-anak ni, dia akan bersama dengan kita antara umur lahir sampai umur mereka 12 tahun. Biasanya lah kan? Kalau mungkin ada yang awal hantar anak ke asrama, kalau dulu-dulu di 1000 kita terima yang darjah 1 pun duduk asrama. Maknanya umur 7 tahun tu dah berpisah dah daripada ibu bapa. 6 tahun lebih dah berpisah dengan ibu bapa. Tapi lately kita dah kita hanya buka kepada tahap 2 saja untuk asrama dan darjah 4, 5, 6. Tu pun kita tak encourage sangat. Kerana saat bersama ibu bapa, pendidikan ibu bapa, inilah masanya. Masa yang sangat sesuai untuk ikatan kekeluargaan, mencipta memori indah bersama-sama dengan anak. Inilah waktunya. Tempoh kosong hingga 12 tahun. Mungkin ada di kalangan waris-waris ni yang anak-anak dah besar kan. Waktu tu lah baru nak teringat anak-anak. Dulu anak-anak duduk rumah macam tongkang pecah kan, sepah sana sepah sini. Lain rumah clear, sunyi sepi, anak-anak dah besar.
Tinggallah seorang dua hak masih bersekolah lagi kan. Yang hak anak ramai lah. Jadi begitulah cycle-nya. Maksudnya waktu kita bersama dengan anak ini, sama-sama dengan kita ambillah peluang dengan sebaik-baiknya untuk kebaikan anak-anak. Jadikan kita ni peranan yang sangat penting untuk pembinaan akhlak anak-anak, adab anak-anak, pembentukan minda mereka, akademik mereka, akhlak mereka, dari segenap aspek anak-anak kita. Jadi Islam mempunyai cara tersendiri dalam mendidik anak. Sekiranya anak dapat dididik dengan cara lembut dan nasihat, maka ibu bapa tidak boleh memilih untuk terus memulaukannya. Maknanya ada peringkat-peringkat dalam pendidikan. Yang mula sekali adalah menggunakan kaedah lembut, kaedah nasihat, bersembang, teguran secara lisan, kan? Jadi yang tu kaedah yang normal, yang pendekatan yang very basic untuk semua orang terhadap anak-anak kita. Kaedah kasih sayang, kaedah nasihat menasihati, kan? Penceritaan, borak-borak, teguran secara lembut dan berhikmah nasihat. Maka ibu bapa tidak boleh memilih untuk terus memulaukannya. Jadi kata yang kedua, kalau kata yang secara lembut ni tak boleh, menggunakan kaedah pulau. Pulau macam mana nanti kita akan sharekan bagaimana apakah yang dilaksanakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya anak dapat dididik dengan cara dipulaukan ataupun dimarahi, ibu bapa tidak boleh terus memukulnya. Pukul ni ke last resort, kan? Pukul ni last. Pertama, kaedah nasihat secara lembut. Kemudian yang kedua, pulau. Yang ketiga, barulah sampai tahap memukul. Dibolehkan dalam Islam. Tapi pukul pun, cara pukul yang macam mana nanti akan diceritakan. Kalau sampai mendera, sampai cedera, sampai patah, itu bukan cara dia dalam mendidik. Andainya ibu bapa gagal dalam menggunakan semua pendekatan, ketika itu mereka diharuskan memukul anak-anak tanpa mencederkan mereka. Semoga dengan cara memukul ini dapat membetulkan diri anak-anak dan meluruskan kepincangan yang ada pada mereka. Nanti kita akan baca satu hadis Nabi SAW bagaimana kaedah dalam suruh solat. Suruh solat ni dia punya tingkatan dia macam mana. Berikut adalah perincian peringkat-peringkat mendisiplinkan anak-anak yang diambil dari sunnah Rasulullah SAW serta amalan para sahabat. Semoga dengan ini para pendidik dapat mengenal cara-cara Islam dalam mendisiplinkan dan mendidik anak-anak. Jadi kita tak perlu cari jauh contoh-contoh sebenarnya. Tak perlu nak pergi ke Jepun ke, nak pergi ke New Zealand ke, nak pergi ke Australia ke, nak pergi ke mana-mana lah. Walaupun di sana ada juga ilmu-ilmu yang dibuat kajian dan sebagainya, tapi yang paling basic, yang paling asas adalah yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Kita sebagai seorang Islam, kita beriman dengan Allah SWT, beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita ambil contoh yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cara mendidik. Ada kalanya Rasulullah SAW mendidik secara lembut. Ada cerita lagi. Ada kalanya Rasulullah SAW mendidik secara keras dan kasar, mengikut level mad'u orang yang dia berhadapan dengannya. Berkaitan dengan nasihat dan belah melembut, Imam Al-Bukhari Muslim merekodkan daripada Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu, beliau berkata, semasa aku masih kecil, semasa Umar bin Abi Salamah masih kecil, aku pernah berada dalam jagaan Rasulullah SAW. Ketika makan tengah hari, ketika makan, tanganku berpindah dari satu tempat ke satu tempat dalam lulang. Dia pun makan dalam lulang. Berpindah dari satu tempat ke tempat dalam lulang. Rasulullah SAW menjelaskan kepadaku, wahai anak, bacalah bismillah. Makanlah dengan tangan kananmu. Dan makanlah makanan yang berdekatan dengan kamu. Sambil-sambil makan, Rasulullah SAW makan dalam lulang dengan
dengan ni Umar bin Abi Salamah. Nampak Umar ni berlojoh kan, tak ambil bahagian ni, ambil bahagian tu dalam dulang kan. Rasulullah kata sabar, makan, baca bismillah dulu. Lepas tu makan dengan tangan kanan. Makan dengan berkaitan dengan kamu. Nasihat mereka. Kadang-kadang kita pun kat sekolah ni kan, depa anak-anak kan beli kat koperasi, ada yang makan berdiri, makan berjalan. Tegur depa. Abang, duduk makan duduk. Baca bismillah lagi. Kan, budak-budak biasalah. Jadi kita kena sentiasa tegur mereka, sentiasa saling ingat, memperingatkan. Ini kaedah lembut yang digunakan oleh Rasulullah SAW. Imam Al-Bukhari dan Muslim merekodkan daripada sahabat Sa'ad radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW datang membawa minuman, lalu bagi minumnya. Di sebelah kirinya ada seorang anak kecil, maka di sebelah kanannya ada beberapa orang tua. Di sebelah kiri Rasulullah SAW ada anak kecil, Rasulullah SAW minum, sebelah kanannya ada orang tua. Rasulullah SAW bertanya kepada anak tu, adakah engkau mengizinkan aku memberi minuman ini kepada mereka? Rasulullah SAW tengok dengan anak-anak bagaimana Rasulullah SAW treat anak-anak, bagaimana Rasulullah SAW melayan anak-anak dengan kaedah berlemah lembut. Anak kecil itu membalas, tidak, demi Allah, aku sekali-kali tidak akan mendahulukan sesiapa pun dari bahagian yang aku terima daripada kamu. Lalu Rasulullah SAW pun meletakkan bekas minuman di tangannya. Kanak-kanak itu adalah Abdullah bin Abbas. Antara akhlak Rasulullah SAW apabila bergaul dengan anak-anak. Kita anggap mereka ni macam kawan-kawan kita kan. Janganlah kita kisah setengah orang menganggap anak-anak ni tak ada perasaan, tak apa, boleh diabaikan macam tu. Dah. Mereka ni di mana tunjukkan Rasulullah SAW, Rasulullah SAW sangat menghargai mereka, melayani mereka macam orang lain juga. Berkaitan kaedah memula ke anak pula. Ni dah naik level. Imam Al-Bukhari dan Muslim merekodkan daripada Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Beliau melaporkan Rasulullah SAW melarang khazaf. Khazaf ni apa? Baling batu kecil menggunakan jari telunjuk dan ibu jari terhadap binatang. Baling batu kan. Yang pakai lastik ke apa tak tahulah kan. Baling batu dekat binatang. Baginda menjelaskan, ia tidak dapat menyebabkan binatang buruan terbunuh dan tidak menyebabkan musuh tercedera. Ia hanya menyebabkan mata tercungkil dan memecahkan gigi. Dalam rekod lain menyebut saudara Ibnu Mughaffal ketika itu belum balik melakukan khazaf. Lalu Ibnu Mughaffal melarangnya dengan mengatakan, Rasulullah SAW melarang khazaf. Baginda berkata, ia tidak dapat menyebabkan binatang buruan terbunuh. Kemudian dia kembali dan menjelaskan, aku memberitahumu Rasulullah SAW melarang khazaf. Kemudian kamu melakukannya lagi, aku tidak akan bercakap dengan kamu selama-lamanya. Ni macam nak menunjukkan satu kemarahan. Kalau hang buat ni, aku takkan cakap dengan buat senyap. Macam merajuk itu kan. Itulah dengan anak-anak pun, ini mungkin keadaan kita boleh lakukan. Tak ada anak-anak duk nasihat tak dengar. Lah kali kita kata, lantak pergi kat hang lah, nak buat. Kita pun buat senyap. Tak lah. Dia nak minta apa ke, dia nak apa pun kita buat tak tahu. Ini salah satu kaedah. Nak mendidik anak-anak. Manakala kaedah berkaitan memukul anak. Ini naik level yang ketiga. Seterusnya, selepas nasihat pun tak makan, selepas kita pulaukan pun untuk berapa tempoh tak makan, tak jalan juga. Barulah menggunakan kaedah memukul. Imam Abu Dawud dan Al-Hakim merekodkan daripada Amr bin Shu'aib, daripada ayahnya, daripada datuknya. Rasulullah SAW menjelaskan, perintahlah anakmu solat ketika mereka berumur 7 tahun. Dan pukullah sekiranya mereka tidak menunaikannya ketika berumur 10 tahun. Dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Dalam hadis ni ada beberapa perkara. Yang pertama, suruh solat.
Mula kita suruh solat ketika mereka berumur 7 tahun. Darjah 1 tu ibu bapa kena suruh lah solat. Kat sekolah pun kita latih anak kita sembahyang jemaah, sembahyang duha berjemaah, sembahyang zuhur berjemaah. Siapa yang tak balik lagi lambat tu, sembahyang asar, waktu dah masuk waktu asar, kita ajak mereka solat berjemaah. Yang duduk di asrama, kita sembahyang maghrib berjemaah, isyak berjemaah. Solat ni perkara sangat penting dalam kehidupan. Ibu bapa kena ambil berat tentang solat. 7 tahun tu kena suruh solat. Subuh contohnya kan, hari sekolah boleh bangun pagi pula. Waktu Sabtu Ahad biar anak terbongkang tak sembahyang subuh. Jangan macam tu. Gerak dia sembahyang subuh. Umur 7 tahun gerak dia. Hanya kita diminta untuk memerintahkan anak untuk solat. Tapi bila dah cukup umur 10 tahun, kalau tak solat kita kena denda dia dengan cara memukul. Pukul lah, belilah rotan nipis tu. Jangan pukul lagi, getak tu. Beli satu gantung kat rumah. Ini pengalaman lah kan yang kita buat lah. InsyaAllah rotan tu tak akan digunakan. Dia tengok pun takut lah. Kita pun bukan nak pukul anak kan. Sayang anak, takkan nak pukul anak. Tapi ini kaedah dalam mendidik. Kecil-kecil kita sudah ajar. Dan ini ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Siapa lagi lah yang lebih baik dalam pendidikan daripada Rasulullah SAW? Rasulullah SAW adalah pendidik yang terbaik. Kan? Kalau tak nak ikut Rasulullah, nak ikut siapa? Itu adalah soalan. Jadi, yang kedua, umur 10 tahun, pukul. Dan pisahkan tempat tidur. Dan umur 10 tahun ni tak boleh tidur lah dengan ibu bapa. Kalau kecil-kecil tak apa, duduk sebilik dengan kita. Kan? Waktu ni mereka dah mengalami emosi dan sebagainya. Dia pun dah mula faham. Kan? Kita tidur dengan mereka ni. Jadi, ini adalah saranan Rasulullah SAW. Umur 10 tahun, kena pisahkan daripada tempat tidur. Lelaki, perempuan. Kalau yang duduk sebilik, adik-beradik tu kan, lelaki perempuan masih kecil-kecil, dah 10 tahun dah kena pisahkan. Dan ada satu bilik khas untuk lelaki, satu bilik khas untuk perempuan, bilik khas untuk ibu bapa. Menjaga ni adab-adab ni dalam keluarga. Pesan juga kepada anak-anak, bilik ibu bapa jangan masuk ikut dan. Ada border dia. Nak masuk ni kena minta izin. Kena selalu peringatlah anak-anak tu, biasalah. Dia dah biasa dah masuk dalam bilik kita macam tu saja daripada kecil. Bila dah besar ni, kena ajar kan. Peringkat-peringkat yang disebutkan ini adalah untuk anak yang berada dalam usia kanak-kanak. Ini kanak-kanak ni. Namun selepas anak mencapai usia remaja, menuju dewasa, cara mendidik dan mendisiplinkan anak tentunya berbeza. Apabila pujukan, nasihat dan tunjuk ajar tidak berkesan dalam mendisiplinkan anak-anak, para penjaga dan pendidik harus memulakan mereka selama mana mereka masih berdegil melakukan kejahatan. Berikut ada dalil-dalil hadis yang menjelaskan kaedah pemulauan anak. Jadi kita tak cakap kosong. Apa yang kita sebutkan ada sandaran hadis daripada Nabi SAW berkaitan dengan kaedah ini. Imam At-Tabrani merekodkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menjelaskan, sekukuh-kukuh pegangan iman adalah berkawan kerana Allah, bermusuh kerana Allah, cinta kerana Allah, dan benci kerana Allah. Jadi kita pulau dia bukan sebab kita benci dia, tapi sebab kita sayang dia kerana Allah. Kita breakkan sekejap bonding kita dengan dia kerana kita sayangkan dia, supaya nanti bila dia sedar tentang perkara ini, dia akan kembali melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ambil contoh macam solat tadi lah kan, pulau dulu
Tak mau dengar juga kan, tak mau cakap. Tak mau cakap dengan kakak, tak mau semayang, kuat tak mau semayang. InsyaAllah dia akan menjentik hatinya untuk melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Yang kedua, Imam Bukhari merekodkan sebuah hadis dalam bab keharusan memulaukan orang yang melakukan maksiat. Ka'ab melaporkan ketika beliau tidak turut serta bersama Nabi SAW dalam perang Tabuk. Jadi dalam peperangan Tabuk ni cerita yang panjang lah tentang Ka'ab, seorang sahabat nama Ka'ab radhiyallahu anhu yang dipulaukan oleh Rasulullah SAW kerana tidak mahu, kerana sedikit lalai dalam menyertai peperangan Tabuk. Dia panjang cerita je lah. Tuan-tuan dan puan-puan boleh cari sendiri tentang kisah 3 orang sahabat yang dipulaukan oleh Rasulullah SAW dalam peperangan Tabuk. Sehingga Allah Ta'ala turunkan ayat khusus untuk mereka. Ayat yang menegur perbuatan mereka. Dan ayat yang memberikan keampunan kepada mereka. Dan mereka akan rasa tersiksa batin dengan pemulauan yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini psikologi lah. Masya Allah, Rasulullah SAW ni seorang insan yang sangat hebat dalam pendidikan. Dan pendidikan yang dibuat oleh Rasulullah SAW sangat berkesan. Jadi sebenarnya kita ni syukurlah kepada Allah Ta'ala. Dan hidup kita ni being guided by Allah SWT. Mendapat hidayah, petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana nak menjalani kehidupan ni. Nak kata sempurna tak sempurna, sempurna lah kalau kita boleh ikut apa yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 4 dalil di situ. Semua dalil ini merujuk kepada anak yang melakukan maksiat dan masih dalam ikatan iman dan Islam. Namun sekiranya ada anak-anak yang murtad, ni dia memang jauh dah lah. Ni level nabi-nabi yang anak-anak mereka tak ikut Nabi yang contohnya lah kan. Sekiranya anak murtad, maka ibu bapa perlu berlepas diri dan berpaling daripadanya. Jadi kita minta jauhlah daripada perkara yang berlaku pada anak cucu kita kan. Memulaukannya adalah tuntutan asas dalam iman dan panduannya disebut jelaskan dalam Al-Quran Karim. Dari bawah ada ayat ni tentang kisah Nabi Nuh. Wa nada Nuhur rabbahu faqala rabbi inna bani min ahli wa inna wa'dakal haq wa anta ahkamul hakimin. Nabi Nuh merayu kepada Allah SWT, merayu kepada Tuhannya tentang anaknya. Wa idhi batala Ibrahim rabbu bi kalimatin fa atammahun. Ni tentang Nabi Ibrahim berdakwah. Ni ujian Nabi Ibrahim dan keluarga dia dengan ayah dia sendiri yang tidak mahu beriman. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abi. Tuan-tuan dan puan-puan boleh bacalah dalam kitab dalil-dalil yang dibawakan sebagai panduan kepada kita. Jadi kita baca sedikit kesimpulan. Kesimpulan daripada bab yang ketiga ini. InsyaAllah ada rezeki minggu depan kita masuk bab yang keempat pula. Kesimpulan dia panjang juga kesimpulan ni. Sidang pembaca. Apa yang penulis jelaskan dalam bab ini adalah perasaan psikologi yang perlu ada pada dalam hati para pendidik. Jadi kita ni sebagai pendidik, semua daripada kita ni pendidik, bukanlah hanya terletak di atas bahu mudi sahaja atau di atas bahu guru-guru, ustaz-ustaz, ustazah saja. Tapi sebenarnya pendidik yang paling penting adalah ibu bapa. Ibu bapa ni adalah pendidik yang paling penting sekali. Kerana masa mereka banyak berada dengan ibu bapa. Khususnya dalam fasa-fasa awal, umur 0 hingga 6 tahun ni. Mereka belajar daripada persekitaran mereka. Daripada persekitaran yang membesarkan mereka. Jadi siapa yang berada dalam persekitaran tersebut? Kita lah.
bagi ibu bapa. Mereka belajar daripada cara kita bercakap, bertutur. Mereka belajar dari cara kita action, tindakan kita, dari sudut akhlak kita. Jadi, kita lah yang pendidik yang utama dalam keluarga kita. Maka sudah tentu kita perlu mempersiapkan diri kita dari sudut ilmu, pengetahuan, perkongsian pengalaman, supaya kita lebih bersedia dalam membesarkan anak-anak kita. Kita nak anak-anak kita nanti, kalaulah kita mati dulu, yang akan menyembayangkan jenazah kita adalah anak kita. Kan, macam apa yang berlaku kepada sahabat kita di Johor tu. Kan, Allah Akbar, ujian lah untuk dia. Kan, anak, tinggal anak aja, anak 2 orang. Tu pun seorang kritikal. Kan, dan kita tengok anak tu boleh menyembahyangkan jenazah. Kita mati nanti, anak kita harapkan boleh mandikan jenazah kita, semayangkan jenazah kita, angkat jenazah kita masuk dalam liang lahat. Lepas tu mendoakan, tu boleh benda mendoa kita. Kalau kita tak ajak dia cara nak doa, macam mana dia nak doa? Dia tak reti cara nak doa. Doa ajak menari, berjoget, ajak karaoke, doa ajak TikTok, godek-godek sana sini. Lagi kita mati jadi macam tu lah. Kan? Kita pun minta jauh lah. Semoga Allah Ta'ala pelihara kita. Dan takut juga cakap hal orang ni. Takut kena kat kita. Tapi semoga Allah Ta'ala pelihara kita lah. Kan? Dalam kita menjalani fasa-fasa dalam kehidupan kita ini. Apa yang perlu dijelaskan dalam bab ini adalah perasaan psikologi yang perlu ada dalam hati para pendidik. Kita dapat perhatikan sebahagian daripada perasaan-perasaan ini adalah fitrah semula jadi yang sebati dalam hati ibu bapa. Seperti perasaan sayang, mesra, lemah lembut dan belas kasihan. Ini memang fitrah semua orang lah. Dan, sekiranya perasaan ini tidak wujud dalam hati ibu bapa, ras manusia akan terjejas. Ibu bapa tidak akan bersungguh-sungguh menjaga, menyara, mendidik anak-anak. Tanpa perasaan ini juga, kita tidak dapat lihat sebuah keluarga yang bersatu padu, teguh ikatan dan kuat binaannya. Saudara dapati, ada juga sebahagian daripada perasaan-perasaan ini bersifat jahiliah, seperti membenci anak perempuan. Disebutkan sebelum ini, agama Islam merawat penyakit sosial berteraskan iman yang benar, akidah yang kukuh dan pendidikan Islam yang mulia, supaya ibu bapa tidak membeza-bezakan antara anak lelaki dan anak perempuan, selaras dengan prinsip sama rata, prinsip keadilan yang dianjurkan oleh Islam. Di perenggan pertama tadi menceritakan tentang fitrah. Dia capture balik, recap balik tajuk yang sebelum ni, awal-awal tadi, awal-awal dulu sebut fitrah manusia, sifat kasih sayang, belas kasihan, ihsan adalah sifat manusia secara umum, secara semua jadi. Kemudian sifat tersebut diganggu oleh fahaman-fahaman jahiliah. Apabila manusia yang bersifat dengan belas kasihan secara fitrahnya telah disuntik perasaan benci kepada anak perempuan dalam masyarakat jahiliah, dan menyebabkan seluruh masyarakat jahiliah tersebut semuanya membenci anak perempuan, malu apabila lahirnya anak perempuan. Tetapi bila Islam datang, Rasulullah SAW mentarbiah, mengajarkan Islam, bagaimana Islam tersebut telah menyelamatkan anak-anak perempuan daripada terus dibunuh dalam masyarakat. Masya Allah. Inilah kehebatan Islam yang diajar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebahagian perasaan ini berbentuk kepentingan, seperti mendahulukan kecintaan kepada jihad dan dakwah. Ini masuk tajuk yang ketiga tu kan. Bagaimana kita meletakkan kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengatasi segala-galanya. Hanya cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang utama, kemudian lain dah datang cinta kepada keluarga, cinta kepada anak, cinta
kepada negara, cinta kepada yang lain-lain semua tu, harta, rumah, kereta semua diletakkan di bawah daripada kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara juga sedia maklum, kepentingan Islam melebihi segala kepentingan peribadi yang lain. Umat Islam tidak akan mencapai kemenangan, kegemilangan dan kekuatan melainkan sekiranya kecintaan kepada Allah, Rasulullah dan jihad pada jalannya mengatasi cinta kepada keluarga, cinta kepada anak, cinta kepada kaum, cinta kepada harta, cinta kepada tempat tinggal. Jadi kita kena tahu prioriti, keutamaan dalam emosi kita, meletakkan kecintaan kita kepada apa, kepada siapa. Jadi bila letaknya betul, insya-Allah kita akan menjalani kehidupan ini, khususnya dalam pendidikan anak-anak ni, betul caranya. Selain itu, saudara juga dapati sebahagian daripada perasaan-perasaan ini ada yang berbentuk mendidik, seperti menasihati, melarang, memulau dan mendenda anak-anak. Islam juga memberikan beberapa peringkat dalam mendisiplinkan anak, bermula dengan memberi nasihat, memulaukan, memukul dengan pukulan yang tidak mencederakan. Seorang pendidik tidak boleh terus melangkah dengan cara yang lebih berat sekiranya anak dapat dididik dengan cara yang lebih ringan. Ini adalah sasaran Islam dalam disiplin dan kaedah mendidik anak. Jadi itu dia satu ayat perenggan yang mempunyai maksud yang luas, tapi kita boleh faham maksudnya dengan jelas tentang kesimpulan daripada apa yang kita bicarakan beberapa minggu ni. Kita semua boleh faham dan kita boleh amalkan. Para pendidik, beberapa daripada pendakwah sewajarnya mengetahui dan mempelajari kaedah pendidikan Islam supaya mereka menggunakan cara yang betul dalam mendidik generasi masa depan demi menjamin perubahan yang positif daripada kerosakan kepada kehidupan yang baik, mulia dan berakhlak. Jadi inilah ayat penuntut kepada tajuk pada bab yang ketiga ini, di mana penulis kitab ni menyarankan kepada kita, kok mana pun kita kena belajar kaedah Islam dalam mendidik anak-anak. InsyaAllah kalau siapa yang lupa dah yang kita telah lalui beberapa minggu ni dalam bab yang ketiga ni, boleh tengok balik dalam Facebook kita, dan boleh tengok juga kita ada upload juga video ni dalam YouTube channel. YouTube channel khusus untuk tarbiyah aulad ni. InsyaAllah kita boleh tengok balik tajuk-tajuk yang sebelum daripada ini. Mudah-mudahan sedikit sebanyak perkongsian ini akan menghasilkan pendidikan yang berkesan kepada anak-anak. Kita di sekolah, kami melaksanakan berusaha sedaya upaya untuk melaksanakan tanggungjawab kami sebagai guru, sebagai cikgu dalam mendidik dan mentarbiyah. Dan tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya mempunyai peranan yang sangat penting dalam pendidikan anak-anak ni. InsyaAllah kita sama-sama akan melahirkan generasi yang hebat, generasi Al-Quran, generasi yang akan membina negara kita ke arah negara yang lebih baik lagi, insyaAllah, di masa hadapan, insyaAllah. Jadi insyaAllah ada rezeki, minggu depan kita sambung lagi bab yang keempat. Bab yang keempat ni panjang ni, lebih kurang separuh buku ni. Ni 1, 2, 3 dekat sini. Yang ni bab yang keempat. Bab yang keempat ni banyak perbicaraan dia yang kita boleh kongsikan nanti, insyaAllah. Cukuplah sekadar itu sahaja. Mudah-mudahan ada manfaat untuk diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita buat ini menjadi saham yang baik untuk kita semua. Mohon ampun dan maaf andai ada tutur bicara salah, silap, kata dan sebagainya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim wa lakum.
Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.